أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في أعيننا صغيرا waj'alna fi a'yunin nasi kabira ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Yang berbahagia Tuan Pengurusi, Tuan Kuasa Surau Taman Gurun Jaya, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu pada pagi ini untuk meneruskan kuliah kita, iaitu sambungan daripada yang kemarin ini. Jadi sebelum saya nak sambung kuliah kita tu, mari sama-sama dulu kita bertalbiyah tuan-tuan. Boleh tak? Kita nak bagi semangat sikit dan juga membangkitkan kerinduan kita, kecintaan kita ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah insya-Allah. Mari sama-sama tuan-tuan, 1 2 mula. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dan hamba datang menyahut panggilanmu ya Allah, hamba datang menyahut panggilanmu ya Allah, hamba datang menyahut panggilanmu. Tuhan yang tidak ada sekutu bagimu ya Allah, hamba datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya segala puji-pujian, segala nikmat, segala kerajaan adalah milikmu ya Allah, Tuhan yang tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Baik tuan-tuan, untuk pagi ni saya nak respon kepada soalan yang kemarin lah, yang ditanya oleh muslimat, iaitu berkenaan dengan pengambilan pil lah. Pil apa? Bukan pil SSC ya. Pil pil apa tu? Penahan haid. Okey. Jadi kita ada dalam slide ni tuan-tuan, dia kata apa? Masalah pil ni isu yang berlaku di tanah suci tuan-tuan. Jadi mengambil pil ni tuan-tuan dibolehkan jika tidak bawa mudarat lah. Boleh. Namun risiko kebocoran tetap ada. Maknanya haid tu keluar tetap ada lah walaupun kita ambil pil. Jadi sebab itulah ni disarankan oleh doktor kan, sekiranya ingin memakan ubat penahan haid tu, naklah dimakan 3 bulan sebelum musim haji. Maknanya jangan makan sebulan ataupun 2 minggu, seminggu sebelum pergi. Itu dia jadi masalah. Dia nak kena bagi serasi sikit. Dia kena kalau nak ambil pun 3 bulan sebelum. Itu yang dimaklumkan kepada kita lah. Itu saya nak menjawablah soalan kemarin tu. Itu bagi yang muslimat tadi ni. Dan kemudian hari ni insya-Allah kita sambung kepada apa? Tajuk kita hari ni iaitu apa? Sambungan kepada rukun haji lah. Kemarin kita dah bincang masalah niat.
Selesai lah niat lah. Niat. Dan apa? Dan hari ini kita sambung kepada rukun haji yang kedua, iaitu wukuf kan tuan-tuan. Wukuf. Dan kemudian nanti insya-Allah saya akan ada siapa tadi tahu yang volunteer untuk photostat tu. Pilah. Nanti tuan-tuan dan puan akan dapatkan yang saya sebut kemarin ni, apa tu? Doa amalan untuk apa? Bagi haid tu tak datang pada waktu dia, itulah. Doa ni menggunakan amal Al-Quran. Yang tu untuk bukan untuk orang lelaki tak payah amal itulah. Dan satu lagi, doa mengekalkan wuduk. Maknanya nak bagi wuduk tu tahan lama. Jadi ada kaedah dah, tak apa. Lepas tu sebelum saya nak enakkan kepada tuan-tuan tu, saya akan bagi orang kata apa, taklimat dululah atau makluman bagaimana cara untuk kita nak apa, mengamalkan doa tu. Dia ada kaifiat dia, ada cara dia. Ada dah ke doa tu? Dah buat amal dah semalam, apa dah ke? Okey. Tak apa tuan-tuan. Hari ni ada sahabat kita dah pergi photostat dah. Nanti kita bagilah. Sebab aku nak tunggu tak tahu bila pula kan tuan-tuan. Baik. Ni hak cara mengerjakan haji kemarin, dah niat apa semua selesai dah. Kemudian kita masuk kepada wukuf kan. Ni wukuf tuan-tuan. Wukuf di Arafah ni saya cerita lagi kemarin ni. Tak lagi lah. Masa macam cerita rupanya tempat lain. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita masuk pada rukun haji yang kedua, iaitu wukuf di Arafah. Apakah yang dikatakan wukuf di Arafah ni? Maksud dia apa? Waqafa tu makna berhenti. Waqafa dalam bahasa Arab tu berhenti maksud dia. Kalau mauqif tu tempat berhenti dia panggil. Tempat berhenti ni macam stesen bas ya. Mauqif dia panggil. Jadi wukuf tu daripada kalimah waqafa tu lah. Maknanya kita kena berada di bumi Arafah. Bumi Arafah tu walaupun satu saat, walaupun satu second, walaupun satu minit, boleh dah dikira wukuf. Duk sangat dah, main duk seminit balik, tak apa. Dalam sebarang keadaan, maksudnya sebarang keadaan ni kita main duduk, main berbaring ke, main duduk ke, main duduk dalam kemah ke, duduk atas ambulan ke, duduk atas bukit Jabal Rahmah ke, duduk situ ya. Duduk dalam keadaan apa pula, berbaring ke, nak berdiri ke, nak bukan tidur, apa dia panggil, nak duduk kan, nak bersila kan, macam mana pun tak apalah. Jadi kita ada di bumi Arafah. Bermula selepas gelincak matahari, maknanya lepas masuk waktu zuhur. Kalau main duduk pukul 9 pagi, 10 pagi, duduk sejam dah, pukul 9 sampai pukul 10, lepas tu dia balik pergi Mekah. Dia wukuf dah tadi di Arafah, tak kira. Tak terpakai dia punya wukuf. Sebab apa? Sebab dia tak masuk waktu. Yang dikira wukuf ni kena bagi masuk waktu, iaitu selepas gelincir matahari hari 9 Zulhijjah. Hari 9 Zulhijjah ni kalau kita di gurun ni buat ketupat petang tu. Pagi tu suami pergi beli daging, esok nak raya. Hari tu lah. Senang lah nak abang kata, bila hari 9 Zulhijjah tu, kalau tempat kita hari buat ketupat, hari beli daging. Hari kita pergi beli daging tu lah, hari tu kita wukuf di Mekah sana lah. Di Arafah tu, kita hadir di sana tu. Orang di sini hari buat ketupat tu. Kita kena ingat lah, hari yang kita wukuf tu ialah kalau kita ada di Malaysia, hari sehari sebelum raya haji, 9 Zulhijjah. Bagi orang yang duduk di Arafah mengerjakan haji, mereka menunaikan rukun wukuf di Arafah. Kita hak duduk di Malaysia ni yang tak pergi berhaji tu, disunatkan bagi kita puasa hari Arafah. Dan disunatkan bagi kita ni nak ra'i orang-orang yang wukuf di Arafah tu, maka sunat kita berpuasa pada hari Arafah. Lepas itu buka puasa dengan ketupat lagi. Dan cicah gulai lagi tu. Tu kaedah dia anaknya.
Macam hari Ashura jugalah kan. Sunat kita puasa hari Ashura. Lepas tu kita duk kacau Bu'asyura. Kacau Bu'asyura tu sebenarnya untuk nak buka puasa. Tak tahu. Itu baru betul. Tapi tak apalah, kau mana pun buat bila kan. Kalau ikut kaedah macam tu. Sehingga bila kita nak wukuf ni, tarikh apa ni, waktu tamat wukuf ialah sehingga terbit fajar. Maksudnya masuk subuh 10 Zulhijjah. Mula lepas lahak pukul 12 tengah hari, kita kata lahak 12.30 ke di Arafah tu, sampai besok pagi. Besok pagi tu sebelum masuk subuh. Lepas waktu subuh kita main wukuf, tak pakai dah wukuf kita. Pasal dah apa? Dah luput waktu. Baik. Itu. Okey, waktu kita wukuf tuan-tuan bermula daripada gelincir matahari hingga terbit fajar. Terbit fajar ni masuk waktu subuh hari 10 Zulhijjah tu lah. Yang kedua, waktu afdal wukuf. Afdal yang kita nak wukuf ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah sebahagian daripada siang hari 9 dan sebahagian daripada malam hari 10. Itu afdal dia, maknanya dapatlah fadilat yang lebih. Sebab siang pun kita wukuf, malam pun kita wukuf. Nak edak dah ke atau macam mana? Tak lagi kot. Tak lagi dah. Yang edak tu dia nak lepas tu. Kan? Baik. Okey lah, kita belajar ni dulu. Ni tak apa, ni dah ada ni. Okey. Sebahagian malam, sebahagian siang. Waktu afdal wukuf ni. Jadi kalau kita sekiranya dikehendaki oleh pihak maktab tabung haji kita tu, dia kata kita kena bergerak lepas azhar. Kita kata tak boleh, aku nak tunggu sampai malam nak ambil afdal. Tu kita kena akod lah pada pihak pengurusan tabung haji tu. Sekiranya sebab saya, mereka duk atok jalanan tu, sebab saya nanti tak mau bagi jam, tak mau bagi sesak. Lepas tu kita kena keluar awal. Tak sah wukuf tu sah dah lagi? Sah dah. Kalau lepas azhar ke atau sebelum maghrib ke, kita kena bergerak, kita tak nak tunggu juga. Mereka kata kalau nak tunggu, saya lagi tuan jalan kaki. Kalau kita sanggup jalan kaki tak apa. Hak malam tu hak baik orang lain pula. Itu cerita dia lah. Ini gambar tuan-tuan tu. Clear tuan-tuan punya LCD tu. Jelas tu. Nampak tak? Tu. Kan? Ni depa naik atas van. Duk atas van pun sah hukum. Jadi bumi Arafah bukan bumi Hajjaj. Contohlah. Dah tengok pukul tu. Naik atas van, naik atas bas, duduk atas bas besar. Tu depa duduk atas bumbung kereta. Boleh tak? Boleh. Janji bumi Arafah tempat tu. Tak ada masalah. Ni syarat berwukuf. Tapi dia ada syaratnya lah. Syarat yang pertama tuan-tuan, syarat wukuf ni telah berihram dengan niat haji. Kalau siapa tak niat haji, dia pergi duduk di Arafah 5 hari pun tak sah. Tak dikira wukuf dia tu. Kena niat ihram haji. Kalau niat ihram umrah, pergi wukuf, jadi ikut mana pula? Pakai juga. Pasal umrah mana ada wukuf. Ikutlah kita pergi umrah bulan 3 ni kan. Inilah bulan 3 ni tau. Dia tahu dia pergi wukuf di Arafah. Pelik pada orang. Itu tak betul. Dia tak betul. Dia nak pergi melawat Arafah boleh lah. Melawat Jabal Rahmah boleh. Saya baru ni lama lah tahun 2011 kot. Tapi dia lah nak pergi melawat lah kan. Dah kita duduk di Mekah dah. Lepas tu mereka pun hari kedua kot. Pertama hari kedua tau. Bawa lah pergi melawat. Melawat apa Gua Sur. Melawat apa ni. Apa tu Gua Hira. Tempat Nabi terima wahyu apa semua tu kan. Tempat Nabi bersembunyi masa-masa hijrah apa tu. Bawa pergi lawat lah. Lepas tu bawa pergi wukuf di Arafah. Jadi mereka pun apabila sampai di Arafah tu nampak Jabal Rahmah tu nak turun lah. Sambil-sambil nak pergi minum air apa semua. Lepas tu saya kata jom kita turun. Sebelum nak turun tu saya habak lah kata apa. Jabal Rahmah ni dia ada sejarah dia tuan-tuan perempuan. Iaitu pertemuan Adam dan Hawa. Sebab tu nama Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang. Ni Jabal Rahmah ni tuan-tuan.
Tu dia tu. Ni. Orang naik tu. Sah tak tu wukuf tu? Boleh lah. Masih kawasan Arab. Jadi hak pi umrah ni depa pun nak naik juga, tapi naik bukan naik wukuf lah. Saya kata ini tempat pertemuan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah ni. Bertemu depa di sini. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang belum dapat jodoh lagi, yang belum nikah lagi, eloklah kena naik doa tu pun. Dan bagi tuan-tuan yang nak tambah jodoh pun boleh juga. Dengar tu orang kata ustaz. Apa ni pun. Saya kata saya nak habaq. Tu tugas saya. Nak cerita kata dah tu lah. Boleh. Jadi ada lah nak darah hati tu kan. Kata elok jom. Apa nak naik doa tu. Lepas tu kalau doa bawah boleh. Bawah pun tak apa lah. Kan. Jadi boleh kita naik ni bukit ni. Semua tu lah. Kalau sakit urat, gout apa semua, tu cari rebah belakang tu. Cuma boleh naik. Dia ada kadang dia ada tangga dah. Saya naik lah. Cuma kalau orang perempuan, orang luar kalau kata hak Turki ke, hak Bangladesh, Pakistan tu apa dia pun naik Kita orang Melayu ni sakit urat lah ustaz. Dia ada tangga. Dia lah naik tangga tu ramai. Cuma kalau nak naik ikut tepi hak lain hak orang tak ramai tu bahaya pula. Mesti dia curam sikit. Saya naik lah sekali. Kena langkah satu macam. Jadi katak pula kita ni kan. Jadi kau naik tangga tu mudah lah. Tapi ramai lah orang. Tak apa lah. Jadi ramai lah naik. Berdoa di situ buat semua kan. Boleh lah. Tu ni Jabal Rahmah ni kata ni. Cerita kata tuan tu lah. Baik. Okey, lepas tu yang kedua tuan-tuan, syarat untuk nak wukuf ni ialah apa? Mesti seorang yang ahli ibadat. Ahli ibadat ni maksud dia apa ahli ibadat ni? Dia ni makna ahli ibadat tu seorang yang tidak gila. Tidak gila maksudnya dia bukan orang yang putih. Yang kedua tidak mabuk. Mabuk ni makna tak sedap lah. Benda tak sedap. Gila pun tak sedap. Mabuk pun tak sedap. Hilang akal sepanjang masa. Tak boleh. Maksud dia apa ni? Tidak gila ni maksudnya orang tu siuman lah. Dia tahu lah kata Allah ni dia wukuf di Arafah. Dan dia pun dah niat haji dah tadi apa semua. Okey, clear. Yang kedua hak mabuk ni maksudnya yang pitam sepanjang waktu wukuf. Mula sebelum menejak matahari pitam, lepas tu kita duduk tunggu dia kut dia sedap apa semua, tak sedap juga. Sampai esok pagi duduk pitam lagi, tak dapatlah hukum dah. Jadi dia tak dikira sebagai ahli ibadat. Dan juga orang yang hilang akal. Hilang akal ni maksudnya koma. Koma kan. Orang yang duduk di ward hospital apa semua tu, sekiranya doktor nampak kalau kata dia ada harapan untuk nak sedar, mereka bawa mai juga ke Arafah. Jadi sebelum nak mai tu kena bagi dia niat dululah, niat haji dulu. Dah niat haji apa semua, kemudian baru mai letak di bumi Arafah tu. Duduklah dalam masa 20 minit dia sedar. Dia pun bacalah doa wirid apa semua. Lepas 20 minit loop terus. Loop tu makna tak sedar. Buat balik lah. Isu ni ada tuan-tuan. Saya tugas dulu ni. Ada orang yang main daripada hospital kan, Shisha ke Aziziyah ke no. Main dalam keadaan duduk atas ambulan, lepas tu dia bawa turun pergi letak dalam klinik tu. Dan dia kata ustaz, tolong ustaz pergi ke bahagian ke klinik di Arafah ni untuk nak raikan jemaah yang sedang uzur. Pergi tengok mereka tu duduk atas stretcher. Dalam ihram lah. Duduk atas stretcher ni tuan-tuan. Kemudian di kiri kanan dia tong gas besar. Tong gas ni pasal apa? Untuk nak alat bantuan pernafasan. Kita pun pergilah assalamualaikum pakcik. Ni di bumi Arafah dah pakcik no. Ya, dia sedar tu. Bila sedar tu, kita tolonglah baca doa. Doa wukuf di Arafah tu kita baca, dia pun aminkan. Itulah. Jadi maknanya apa? Dapat tak wukuf dah? Dapatlah masa dia sedar. Tapi dalam keadaan uzuk lah. Dalam keadaan uzuk ni kadang
Mungkin dalam keadaan orang kata apa, tak selesa lah dia akan kesihatan, bernafas dia turun naik apa semua. Tak apalah dia turun naik tak apa lagi. Kan? Kalaupun dia turun saja tak apa lagi, kok dia naik terus. Naik terus tu makna roh tu keluar daripada jasad dah, mati terus ya. Tu kan tuan-tuan. Baik. Okey, tidak gila, tidak mabuk, tidak hilang akal. Jadi kalau orang yang koma tu duduk di hospital pun duduk koma dah, maknanya tak ada apa reaksi, maklum balas, tindakan balas apa semua tu, kemungkinan besar pihak tabung haji tak buat mai dah ke Arafah. Kalau buat mai pun orang tak apa, kesian kat dia lah kan. Dalam keadaan dia uzur macam tu, jadi depa badalkan haji pada dia lah. Badalkan haji ni maksudnya depa dah buat haji pada dia lah, suruh orang lain dah buat pergi haji bagi pihak dah. Adalah jemaah haji Malaysia yang terlibat dalam dalam kes ini ataupun dalam isu ini, kerana depa tak dikira sebagai ahli ibadat lah, sebab koma kan. Tapi kalau boleh on off tu depa buat mai juga lah. Apatah lagi kalau kata ada alat bantuan pernafasan, dia pun duduk sedang elok, memang depa buat mai. Tapi buat mai pun ingat tak lama lah, lepas tu kena buat balik lah kan. Apalah bagi dapat haji dah tu. Yang penting dia wukuf di Arafah, tak lain tak apa. Macam dia nak mabit di Mina, mabit di mana Muzdalifah kan, itu semua boleh bayar dam kalau dia tak ada pian. Uzuk dia melentak pun dia boleh wakil, tak apa yang tu. Yang penting dia wukuf di Arafah ni, tuan tubuh tu kena mai juga duduk itu. Dia tak boleh wakil ke orang. Tu. Itu yang kata depa tu nak kena mai juga tu. Kalau depa tak mai, maka luput waktu wukuf di Arafah, maka tak dapat haji bagi pihak dia. Tak dapat haji. Itu. Yang ketiga, berada di Bumi Arafah walau seketika dalam waktu wukuf. Dalam tempoh wukuf tu, dia sampai malam ke, tengah malam ke, dini hari ke, pukul 4 pagi baru dia sampai. Tak masuk lagi subuh kan 4 pagi, tak masuk lagi, hadan lagi. Tapi saya sampai pukul 8 pagi. Subuh pun dia tak sembahyang, pasal tak main wukuf. Tak main 8 pagi dah buat apa dah, subuh gajah dah. Dah habis dah waktu wukuf. Kan, dia tak boleh lah. Jadi kalau dia naik haji pun, dia nak kena bayar dam pula, pasal luput waktu wukuf di Arafah dan haji dia tidak sah. Haji tak sah dah, tapi dam kena bayar. Pasal apa dam kena bayar? Pasal dia tak wukuf di Arafah. Luput waktu wukuf di Arafah tu kena bayar dam. Tu dia kata tuan-tuan. Haji tak apa. Tak sah dah, haji tak apa, batal dah. Pasal tak melibatkan rukun. Baik, yang ni hak sunat tuan-tuan. Sunat dia sembahyang berjamaah, kemudian bertalbiyah. Tadi kita talbiyah lah kan, labbaik Allahumma labbaik. Sembahyang berjamaah ni pula tuan-tuan dalam muzakarah haji dimaklumkan pada kita, bagi tuan-tuan yang mengerjakan haji wukuf di Arafah, kita boleh jamak sembahyang kita. Tuan-tuan, jamak qasar kan. Tapi hak ni bukan jamak qasar, jamak saja. Maksud jamak saja ni kita boleh himpun lahok dengan asak, dua-dua sekali. Maka sembahyanglah kita jamak tadi ni, lahok 4 rakaat, asak 4 rakaat. Yang nama dia jamak tamam, jamak sempurna. Kita boleh jamak sembahyang kita tu, himpun dua-dua sekali. Lahok 4 rakaat, kemudian habis lahok bayar asak pula 4 rakaat. Tunggu lagi sampai asak. Asak ni kena sembahyang pula tak? Tak lah. Pasal apa yang boleh buat jamak tamam? Pasal lin nusuk. Hujah dia, ilah dia lin nusuk, kerana ibadat haji kita tu. Kita boleh jamak sembahyang kita tu. Bukan lin safar, bukan kerana musafir. Kalau musafir, al-Ustaz Kuala Lumpur, kita boleh jamak dan qasar. Kita boleh pendekkan daripada 4 jadi 2. Lahok 2 rakaat, asak 2 rakaat. Itu pasal kita musafir. Tapi kalau di Arafah, dikira boleh kita jamak dengan jamak tamam, kerana lin nusuk, kerana ibadat kita tu. Itu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan bolehlah kalau nak sembahyang jamak pun boleh. Kalau tak mau sembahyang jamak pun terpulang pada tuan-tuan. Tak ada masalah. Hak tu sebenarnya dibenarkan, dibolehkan. Diharuskan untuk tuan-tuan sembahyang jamak. Pasal keadaan kritikal. Pasal apa tuan-tuan? Orang ramai nak ambil sembahyang payah. Orang ramai apa semua. Lepas tu sesak pula, kadang letih sana sini apa semua. Tu yang muzakarah ambil keputusan.
dibenarkan berdasarkan hujah-hujah yang ada lah. Bukan saja-saja ambil tulisan macam tu kan, ada apa, ada illah dia, ada sebab musabab dia lah. Okey, sembahyang berjamaah tak apa, kita sembahyang jamak pun dalam keadaan berjamaah boleh, ya, boleh kan tuan-tuan. Yang kedua bertalbiyah. Bertalbiyah ni maksudnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, di Arafah tu. Yang ketiga ialah apa? Berdoa. Doa ada. Doa, kemudian berzikir. Bagi saya tunjuk zikir hari Arafah, dan kemudian baca Al-Quran. Inilah perbanyakkan amalan ini ketika berada di Arafah. Jangan duduk buat benda lara. Apatah lagi benda khurafat. Benda lara ni benda sia-sia. Dia tak apa, dia tak baca Quran, dia kira duk menyembang, duk atas pelenggak. Jumpa pelenggak mana-mana tu. Lepas tu duduk dalam ihram lah orang lelaki ni. Panggil kawan-kawan mai. Lepas tu ada pula kawan-kawan buat mai temakau cak angah. Pakat duduk lawan baluk rokok dah pula dah. Lepas tu duduk sembang ho-ha. Rogi tu tak. Rogi besar ni. Dah pun duduk lawan isap rokok apa semua. Allahu Akbar. Hang duduk di tempat yang baik lah. Duduk buat benda haram pula dah. Jadi ni masalah dah. Jadi jangan tuan-tuan ni, perbanyakkan yang ni, hak ni paling baik. Nak lena boleh. Bangkit pada lena, tidur tu, baca doa, zikir. Ni. Jangan buat benda lara, patah lagi benda khurafat. Sembahyang sunat boleh buat ni. Sembahyanglah sunat buat pun. Ni zikir hari wukuf. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 kali. Labbaik Allahumma labbaik. Ada dalam buku tuan-tuan tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 3 kali. Ikut yang ni lah tuan-tuan, zikir baca. Banyak lagi lah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. 100 banyak tuan-tuan. Qul huwallahu wa ahad 100 kali. Baca yang ni. Daripada ada izak rokok dah tu. Dah selawat. Itu cara lah. Ini gambar lah tuan-tuan, ni gambar yang banyak lah. Ini gambar wukuf, suasana wukuf di hari Arafah tu dia. Kemah dia tu. Kemah dia memang macam tu. Dia beza dengan kemah di Mina. Di Mina lain sikit. Di Arafah ni memang. Ini kelebihan. Kelebihan hari Arafah. Nabi SAW sebut an Aisyah radhiyallahu anha. Anin Nabi SAW qala ma min yawmin aksaru min an ya'tiqallahu fihi 'abidan minan nari min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihumul malaikah fayaqulu ma arada haula, rawahu Muslim. Sadaqa Rasul sallallahu. Tidak ada hari yang Allah bebaskan ramai hamba-Nya daripada api neraka. Tuan-tuan, kita wukuf di Arafah, kita dapat aitqun minan nar, bebas daripada neraka, melainkan pada hari Arafah. Allahu Akbar. Kelebihan hari Arafah tu, Allah bebaskan hamba dia banyak daripada kena neraka. Allah hampir dengan hamba-Nya. Wa innahu la yadnu, dekat dengan kita. Doa kita tu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat pula sumayubahi bihimul malaikah, malaikat berbangga dengan kita. Maka malaikat rasa seronok dengan kita yang wukuf di hari Arafah tu. Dengan berfirmanlah Allah pada mereka apa yang mereka mahu. Kamu nak apa? Doa lah. Nak apa? Peluang terbuka luas. Nak apa? Doa lah. Nak jadi kaya ke? Sebelum mati jadi kaya. Dia pun doa birahmatika ya. Lama tu. Tu tak kena tuan-tuan. Ada tu kita heran. Dan dia baca doa Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika ya. Lama pula birahmatika ya. Lama dia berhenti tu. Kita pun amin. Lama dia berhenti. Ulang banyak kali dia birahmatika ya. Tanya dia apa baca doa tu pasal apa yang berhenti lama? Sebelum mati jadi kaya. Mati kaya. Bukan makna hak tu mati kaya. Hak tu makna birahmatika ya ni, dengan rahmat engkau ya Allah. Dia pergi hantar masa Melayu pula dah. Birahmatika ya.
Mujuk dia kata birahmati roti sekaya. Dia orang Melayu ni kadang dia mereka cukup pandai. Macam dia ambil wuduk lah. Ambil wuduk, dia kata dia ambil sekali wuduk 4 kali. 4 kali dia ambil. Masuk main dalam masjid, kalau dia kentut sekali, dia kata ada 3 lagi. Nampak dia punya bengong. Kentut 2 kali, ada lagi 2. Dia kata dia ambil banyak kali. Orang pun pelik. Pelik ni. Tak betul tuan-tuan, tak betul. Dia ikut logik akal dah. Dah ke punca buat kerja tu. Jadi gitulah tuan-tuan. Kemudian ni zikir yang paling baik ataupun doa yang paling baik, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang paling baik yang kita baca ketika mana di Arafah tadi. Yang ni jangan buat dah, yang ni jangan buat tuan-tuan. Jangan buat benda khurafat ketika mana di Arafah. Antara benda khurafat ni banyaklah tuan-tuan. Dia kerat tali di tali kemah Arafah tu. Kan kemah Arafah orang bina banyak. Dia tak ada kerja apa. Malam-malam wukuf tu, sebelum nak berangkat mai ke apa, pergi Muzdalifah tu, dia pergi menyorok sembunyi, dia pergi kerat tali. Kerat tali tu, kemudian dia bubuh dalam beg dia, buat balik mai dia buat tangkai. Azimat untuk apa? Untuk budak riau. Riau malam dia pakaikan di pinggang budak tu, tak bagi budak tu riau. Tu dia punya kepercayaan dia. Yang kedua, dia buh di jala dah, jala ikan dapat ikan banyak. Buh di pukat, pukat pun dapat ikan banyak. Tu semua khurafat belaka tuan-tuan. Tahu? Ataupun dia jadi pelarih. Dia gantung di kedai dia, jadi dia jadi pelarih azimat tu. Tuan-tuan, apa jadi kalau semua jemaah haji had Malaysia ni 28,000 ke 25,000. Tak ada kerja apa, pergi duduk kerat dari kemah Arafah tu. Semua pakat buat kerja tu. Runtuh habis kemah tu. Kawan duduk tidur pun tak tahu syahid tu ya. Dia runtuh kemah. Maksudnya pergi buat kerja tak senonoh. Ataupun dia pergi apa? Kutip batu di Arafah, kemudian dia pergi tanam batu. Berapa biji dia kutip? 7 biji, dia pun tanam batu di Arafah. Bersaksikan hari wukuf tu. Dia balik mai, dia habaq pada semua orang. Dia baru balik Mekah, dia kata malam ni saya nak buat kenuri. Dia pun kata baguslah, dia baru balik Mekah nak buat kenuri. Tapi kenuri dia di mana? Di pusat karaoke. Sambil makan kenuri, sambil karaoke. Dia pun kata apa hang ni Tok Haji weh, gelong hang ni. Dia kata hai, jangan bimbang dia kata. Jangan bimbang, dia baru balik pada Mekah. Dan di Mekah sana dia kata dia dah ambil 7 biji batu dan dia dah tanam dah di Umi Arafah, maka dia dah tutup 7 pintu neraka. Mangkuk air semua tuan-tuan. Dia faham lagu tu. Khurafat tuan-tuan. Tahu. Ni cerita dah. Banyak lagi lah tuan-tuan. Benda-benda khurafat. Jadi tak perlu buatlah benda-benda tu. Kalau ada orang buat tolong nasihatlah, disuruh buat aja ni. Menyebabkan apa? Haji dia tak mabrur. Menyebabkan syirik pada Allah. Allahu Akbar tuan-tuan, dosa besar. Masih ada di kalangan jemaah haji yang terlibat. Masih ada perangai tu. Dia buat benda-benda yang tak senonoh ni, benda-benda karut-marut ni orang kata ni. Jadi jangan buatlah tuan-tuan. Ni gambar lah, ni gambar banyak saya tunjuk gambar tuan-tuan. Ni Masjid Namirah tuan-tuan. Masjid ni lah yang depa baca khutbah hari Arafah, masjid ni. Yang kadang di dalam di TV Malaysia ni depa ambil rakaman tu kan. Malam-malam raya haji ke kita tengok kan. Selepas depa wukuf tu malam tu ditayangkan bacaan khutbah di Arafah. Baca di masjid ni. Boleh tak kita wukuf di masjid ni? Boleh tuan-tuan, tapi pastikan masjid yang kita wukuf tu berada dalam kawasan Arafah. Sebab Masjid Namirah ni dia ada 2 bahagian. Satu tanah halal, satu tanah haram. Yang sah wukuf di mana? Di kawasan Masjid Namirah yang berstatus tanah halal. Jangan duduk di tanah haram. Sebab tu kita duduk kawasan Arafah tu tuan-tuan. Arafah tu tanah halal. Itu jelas ya. Arafah tu ialah tanah halal. Sebab tu boleh kita nak ambil miqat di situ. Sebab miqat haji dan umrah ni boleh di tanah halal. Nak niat tu, niat ihram tu mesti di tanah halal.
Macam Ja'ranah tu tanah halal, Hudaybiyah tanah halal, Bir Ali tanah halal, Qarnul Manazil tanah halal, Tan'im tanah halal tu. Walaupun dekat dengan Mekah, tapi kawasan tu disebut sebagai tanah halal. Begitu juga Arafah tanah halal. Jadi sah hukum kita ialah di tanah halal, jangan duduk di tanah haram. Sebab Masjid Namirah ni dia dikatakan dia ada sebahagian tanah halal, sebahagian tanah haram. Jadi kalau siapa nak duduk di sini, pastikan dia duduk di kawasan yang berstatus tanah halal yang diiktiraf sebagai Arafah. Gitu tuan-tuan. Yang green. Ni dia punya signboard dia tuan-tuan. Signboard ni maksudnya kita kena tengok signboard ni. Arafah ends here. Maksudnya nihayatu Arafah. Ini signboard yang menunjukkan sempadan Arafah. Maknanya kalau pi sebelah tu bukan dia Arafah dah. Mai sebelah ni Arafah ataupun itu dia panggil apa? Border sempadan. Apa yang tuan-tuan lihat pada report ni? Kita kalau duduk dalam ihram, tak boleh tutup kepala kan? Dia tutup kepala tak? Kaki boleh tutup tak? Orang lelaki kaki boleh tutup, tapi jangan pakai stokin. Dia yang tak boleh berserelum tu tak boleh. Serelum tau, serelum. Bersarung. Pakai gad lutut ke, pakai stokin hak tu tak boleh. Tapi kalau takat tutup kaki dengan kain ihram kita, boleh ke tak boleh? Boleh, pasal yang tu tak dikira berserelum. Ada kain-kain tu kita serelum masuk mai. Dah. Depa ni kan pakai apa ni? Seluar dalam tak pakai tu. Tu kalau pergi tarik tu tarik keluar semua. Nak habaq tuan-tuan. Ni duduklah ihram ni depa ni. Tengok depa lena. Ni bulu. Adalah yang tak tutup kaki pun dah. Nampak habis bulu putih tu. Tak apalah kan. Ni orang tahu lelaki lena ni. Depa pandai ambil kemak orang lena. Tapi di sini ada hukum tau. Bukan saja tunjukkan tuan-tuan ni. Hukum dia nak habaq kata boleh kalau kita dalam tidur dalam ihram boleh tutup kaki dengan kain kain ihram kita. Tapi jangan pakai stokin. Stokin tak boleh. Okey. Kepala tak boleh lah. Kepala tak boleh tutup lah. Ni lena juga. Apa tengok? Lena semua. Muka boleh tutup orang lelaki, tapi kepala tak boleh tutup. Habislah. Selesai. Hukum di Arafah. Dan kemudian tawaf pula. Kita masuk tawaf pula. Makna tawaf ni tuan-tuan ialah mengelilingi Kaabah dengan syarat-syaratnya. Tu yang kata mengelilingi Kaabah tu. Tawaf tadi ni. Baik. Mari kita tengok syarat tawaf pula. Syarat tawaf, jenis tawaf, sunat tawaf apa dia? Tapi satu-satu lah tuan-tuan. Nampak tu orang jaga Hajarul Aswad. Okey, syarat tawaf. Kita tengok syarat tawaf dulu. Dia ada 8 syarat tuan-tuan. Yang ni kena hadam sungguh-sungguh, yang ni kena faham betul-betul. Sebab yang ni yang nak jadi isu ni. Tak niat tadi tak apalah, niat yang kita belajar kemarin tu kira okey lah. Tapi tawaf ni kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan, iaitu apa? Yang pertama suci daripada hadas. Maksud hadas, ada kecil dan hadas besar. Ada kecil kita angkat hadas kecil dengan ambil air sembahyang, hadas besar dengan cara mandi. Mandi junub ke, mandi haid ke, mandi nipah ke, mandi ni baik. Mandi kerana hadas besar ke? Itulah. Hadas besar, ada ke kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat tawaf daripada najis. Pastikan pakaian kita yang kita pakai tu kain ihram, kain telekung tu tak ada najis. Kemudian badan kita pun tak ada najis. Dan tempat tawaf tu, matah tu, tempat kita duduk pusing Kaabah tu juga tak ada najis. Itu kena pastikan tuan-tuan. Yang ketiga, menutup aurat. Aurat ni kalau lelaki antara pusat dengan lutut. Maknanya kalau orang lelaki dia pergi tawaf tak pakai kain ihram hak belah atas tu sah tak? Sah tak? Sah lah. Tapi pasal apa dia pakai hak belah atas tau? Tu nak bagi sempurna sikit penutupan tubuh badan dia tu, bagi nampak elok.
Tapi kalau dia pakai antara pusat dengan lutut, dia tutup. Kita tak boleh kata apa kat dia, cuma dia ni nampak kurang sopan sikit lah. Tapi kalau kata dia ada selai tu saja, dia nak tawaf dah, hak kai selai lagi kawal curi, contohlah. Dia pergi tawaf tak pakai baju, sah. Maksudnya dia dah menepati menutup aurat bagi lelaki. Tapi bagi orang perempuan, aurat mereka kena tutup habis semua. Kan? Ada tu dalam bab bicara perempuan tadi ni, cerita pasal aurat tu kena tutup semua kecuali muka dan 2 pergelangan tangan. Tutup habis semua, kaki, lutut, betih, paha, kena tutup semua. Kecuali muka aja. Muka kena buka. Tak boleh tutup. Maksudnya yang tu boleh buka, yang tutup aurat, rambut kena tutup. Kan? Kemudian ni pergelangan tangan ni pun kena tutup ni, pakailah hand sock ni panggil apa, stokin lengan. Kena pakai. Ataupun ada lagi yang boleh pakai. Tunjuk kemudian lah tu lagi. Menutup aurat ni lah. Jadi orang perempuan jelas tu. Yang keempat, bermula pada sudut Hajarul Aswad dan berniat tawaf jika tawaf qudum, tawaf wada', tawaf sunat dan tawaf nazar. Kita kena mula di sudut Hajarul Aswad. Sekali kita tunjuk tahu mana Hajarul Aswad. Dan kalau sekiranya kita tawaf sunat, tawaf nazar, tawaf qudum, tawaf selamat datang, tawaf apa lagi, wada', maka kita kena niat. Wajib niat. Kalau siapa tak niat, tak sah tawaf tu. Yang kita sebut kemarin, sekiranya tawaf haji, sekiranya kita tawaf umrah, kalau tak niat pun sah tak? Sah. Tapi ada niat yang perlu, ada tawaf yang perlu kita niat. Wajib niat. Tawaf sunat. Kita sampai di masjid Masjidil Haram, lepas sembahyang sunat tahiyatul masjid, tengok ada kelapangan, kita pun turun tawaf. Tawaf kita nama dia tawaf apa? Tawaf sunat. Maka kita pun niat tawaf sunat tadi. Wajib niat. Tawaf qudum ni bagi orang yang mai Mekah, dia tak buat haji, tak buat umrah, dia mai ziarah ya, maka dia pun tawaf qudum, tawaf selamat datang dia lah. Waktu tu wajib dia niat. Kalau tawaf qudum yang macam tu. Yang ketiga, tawaf nazar. Dia adalah nazar apa-apa, dia janji dia dengan Allah SWT, maka dia nak tawaf nazar tadi, dia kena niat tawaf nazar tadi. Itu juga tawaf wada'. Ni tawaf wada' ni kena pada semua lah. Kita nak duduk di sana 4 hari 5 hari pergi umrah, nak balik kena tawaf wada'. Dia wajib umrah tu. Tapi tak duduk sekali dalam kategori wajib umrah yang 2 tu lah. Dia duduk terasib mustaqillah dia panggil. Begitu juga wajib haji yang mustaqillah ialah tawaf wada'. Wajib tawaf wada', maka waktu kita nak tawaf wada' tu kita kena niat tawaf wada'. Niatlah hati kita. Itu. Baik, yang kelima, menjadikan Baitullah di sebelah kiri. Maksud dia apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Bau kita mesti mengirikan Baitullah. Bau belah kiri ni sentiasa duduk belah kiri Baitullah. Tahu jelas tak? Bau kita ni. Maknanya kita duduk jalan tu, duduk pusing tu, pusingan kita tu pusingan apa? Lawan jam. Tuan-tuan nak tahu, pergi beli jam tawaf. Tahu? Saya jumpa kat Masjid Shah Alam, Masjid Negeri Shah Alam tu, dia pun duduk jual jam tawaf tuan-tuan, pusingan tawaf. Dia bukan jam macam kita ni. Ni dia pusing tu. Dia pusing tu. Pusing cara tawaf. Pusing lawan jam mana? Lawan jam ni lah, tapi jam ada depan jual tu jam tawaf. Ada jual? Agak berat salah. Dan kita kalau tak biasa tu mungkin bayar sikit lah kan. Tapi kalau dah biasa tuan-tuan, hak tu yang betul ya. Dia pusing jam tu. Maknanya dah berjalan ke hadapan, jangan kostaan. Karena kita kena berjalan pergi ke depan. Jangan kita dah niat-niat pusing ke belakang. Itu pelik tu. Berjalan ke hadapan.
Dan yang ke-6 ni, berjalan bertujuan tawaf, bukan tujuan lain. Jangan kita berjalan tu duk teringat kat bini kita yang hilang, pergi cari bini pula, batal pusingan tawaf. Sampai kita duk tawaf 5 pusingan, tentu tengok bini hilang, kita pun pergi cari bini. Pusingan yang ke-6 tu batal, pasal kita dah hilang tujuan. Lagi kita tunjuk ada video klip pun. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika tawaf. Okey, bukan bertujuan lain. Mesti tujuan tawaf. Maka nak bagi macam mana, tak mau bagi hilang tujuan, maka kita baca doa lah. Doa pusingan pertama, doa pusingan kedua, zikir. Lepas tu baca salawat ke apa ke. Jadi taklah kita fokus pada benda lain. Kita duk teringat apa yang kita duk doa tu kan. Betul tak? Itu kaedah dah, cara tak mau bagi kita ni terpesong niat tawaf kita. Yang ke-7, cukup 7 keliling dengan yakin. Maknanya kita kena yakin. Saya sebut dah kemarin ni, kalau was-was, ragu-ragu waktu kita tawaf 67 tambah siap-siap 1. Lepas tu dah yakin, balik pergi hotel, wah-wah tu main, tu salayat. Saya tak dah main. Jadi apabila kita duduk tawaf tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pastikan 7 pusingan dengan yakin. Cara macam mana kita nak yakin, terpulang kat tuan-tuan. Tuan-tuan nak kira kepok tangan ke? Boleh. 1 pusing, habis dia kepok tangan. Habis pula 2 tu. Lenguh lah macam ni letih. Nak kira pakai manik Quran. Manik Quran. Apa biji tasbih tu? Biji tasbih tu ada orang jual RM1 dulu ni. Dia buat 7 biji. Banyak cincin tu. Di sini habis 1 tarik perak. Lepas tu pusing pula 2 terap. Dia ada kena tarik tu. Saya silap dia tarik 4 sekali. Pening pula tu. Jadi payah juga. Tu nak bagi mudah benar. Hak yang kita duk perhati kalau tu mudah lah. Iaitu kita pegang buku doa pusingan pertama, habis doa pusingan pertama. Lepas tu buka pula doa pusingan kedua sampai ke-7. Tapi syarat dia bukan satu-satu lah. Nak hantam doa pusingan pertama, doa pusingan ketiga. Itu jelaru juga. Bagi buku alik tu. Buka satu sampai tu 7. Yakin tak Semua doa pusingan kita baca dah, makna yakin dah kata kita cukup 7 pusingan. Itu kaedah yang diguna pakai macam itulah. Ikut doa pusingan pertama, pusingan kedua. Baik. Yang syarat yang ke-8-nya ialah apa? Ini penting. Dilakukan dalam kawasan Masjidil Haram. Namun kena luar daripada Hijr Ismail. Makna jangan masuk dalam Hijr Ismail. Hijr Ismail itu sebahagian daripada Baitullah. Tawaf dalam Baitullah tak sah. Dia mesti luar daripada Baitullah dalam kawasan Masjidil Haram. Dan juga luar daripada Syazarwan. Syazarwan ni kaki 5 Baitullah. Kaki 5 Baitullah tu kita tak boleh masuk dalam dia, tak boleh sentuh dia. Begitu juga kelambu Kaabah sendiri kita tak boleh sentuh dia. Hijr Ismail masuk pun tak boleh, sentuh pun tak boleh. Pasal apa tak boleh? Kalau kita sentuh, tersentuh ke, membatalkan pusingan tawaf. Pusingan tawaf tu batal, kita kena tambah lagi 1. Ganti lain. Ini 8 perkara yang mesti kita ambil perhatian dalam bab tawaf ni, tuan-tuan. Ini jenis tawaf lah tadi kita sebut dah. Tawaf rukun, tawaf qudum selamat datang, tawaf wadak, tawaf selamat tinggal, kemudian tawaf sunat, tawaf apa lagi? Tawaf nazar. Ni hak sunat pula. Hak sunat tawaf kita ni jalan kaki. Sunat hukumnya jalan kaki. Tak larat jalan kaki, naik wheelchair, kursi roda. Boleh. Kemudian berittiba' bagi orang lelaki buka bau belah kanan. Pakai kain ihram hak belah atas tu, buka bau belah kanan. Bau belah kanan ni buka. Itu ketika mana kita tawaf yang kemudian kita pergi sa'i. Orang lelaki ya buka bau tu. Sunat hukum dah. Dan buka bau tu pula ketika mana tawaf, ketika sa'i. Jangan buka di airport. Jangan buka atas bas. Jangan buka di hotel. Kalau ke airport Al-Ustaz tu kita dah buka bau dah, kita pakai ihram. Kawan pergi tanya, nak tawaf lapangan terbang ke? Kita nak marah dekat dia. Tak boleh marah lah pasal kita pakai macam tu.
menandakan bahawa kita nak tawaf. Waktu lain kita pakai tutup semualah. Kecuali waktu tawaf dan waktu sa'i. Hatta dalam sembahyang pun tutup bau. Kan? Waktu kita nak sembahyang tu tutup dua-dua bau. Kalau buka, hukum dia makruh, tuan-tuan. Yang ketiga, melakukan ramal. Ramal ni apa? Berlari-lari anak bagi tawaf yang diiringi dengan sa'i. Maksudnya 3 pusingan pertama ya, bukan lari semua. Dan tambah 7 pusingan lari-lari anak letih ya. Tak kena. Dia kena 3 pusingan pertama tu, tengok keadaan, kalau tak sesak, tak padat dengan orang, kita boleh lari-lari anak pada pusingan tu. Lari-lari 3 pusingan tu, kita tawarlah keadaan, lari-lari anak. Hukum dia apa? Sunat. Bila orang ramai nak lari anak je lah. Nak berjalan pun payah. Lepas tu kita pun lompat anak. Tak betul. Tak ada. Lompat anak tak ada. Yang keempat, istilam. Istilam ni melambai-lambaikan Hajarul Aswad. Dan mengucup tangan kita. Kita angkat tangan macam ni, bismillah, Allahu Akbar, walillahilham, kucup tangan, turun. Itu di Hajarul Aswad. Sunat juga hukumnya. Dan di rukun Yamani juga disunatkan istilam saja. Bismillah, Allahu Akbar, walillahilham, tak kucup tangan. Tidak mengucupnya. Ada lagi tak kan itu kan? Kemudian apa lagi? Yang kelima, baca zikir dan doa. Hak tu sunat juga. Kita tak bawa buku apa pun, lenggang saja ya. Itu cakap jalan saja, zikirlah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lepas tu bacalah doa hak benar kita ingat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Baca. Dah kita tak bawa buku, terlupa. Kalau dah bawa buku, baca buku doa pusingan pertama, pusingan kedua. Yang tadi ni semua pusingan dia baca yang tu, tapi kena kira betul lah pusingan tu. Saya nak kira ikut doa pusingan pertama, dia tak boleh lah, pasal dia sama semua kan. Ya. Yang keenam, berturut-turut 7 kali pusingan. Berturut-turut ni mualat, sunat. Maknanya kita daripada pusingan pertama, pusingan ketujuh, kita buat sekaligus. Tak ada berhenti terus. Tak ada berhenti. Makna straight yang kita jalan sampai 7 pusingan habis. Sekiranya kita tak larat, kita uzur 4 pusingan, berhenti dulu, minum air, balik tidur, lena, makan apa semua, duduk malam merumai pula. Boleh? Tambah pula 3 pusingan lagi. Sah tak tawaf kita? Sah tawaf, tapi tak dapat pahala sunat mualat tadi ni. Ni tak dapat lah. Kalau kita buat sekaligus 7 pusingan tu, tanpa kita berhenti pada mana-mana pusingan, kita dapatlah pahala sunat tawaf. Dan yang ketujuh, tawaf dengan khusyuk dan tawadhu. Maknanya tak payah duk sembang-sembang, tak payah duk jawab telefon, tu semua tu kan, mengurangkan pahala tawaf. Dan yang ke-8 satu lagi ialah apa tuan-tuan? Sembahyang sunat tawaf. Habis kita tawaf, kita pun sembahyang sunat tawaf tuan-tuan. Di belakang diri sembahyang. Ni tadi lah ni. Ni nak kira cara macam mana nak kira pusingan tawaf. Tuan-tuan, tu kawasan yang luas lah ni, tak ada lah garisan tengah tu. Garisan tengah ni dah tak ada dah. Jadi kita nak mula tawaf ni, dia luas sikit. Ujung ni pun boleh, tengah ni pun boleh, betul dengan ni pun boleh. Ni dikira kawasan tempat permulaan dan penghabisan tawaf. Ni kawasan yang luas. Ada orang kata 13 kaki, 13 langkah. Luas lah tempat kita nak mula dan habis tawaf tu. Tengok tak mana kita mula, tentu kita habis. Lebih tak apa. Kita pusingan 7 tu kita tawaf sampai multazam pun tak apa tu. Multazam tak mana tu, dah antara Hajarul Aswad tu. Ni tengah-tengah ni multazam. Kalau ikut sampai Hajarul Aswad ni habis lah. Tapi kita tawaf sampai multazam. Tawaf sampai pintu Kaabah. Tawaf kita sampai pintu Maqam Ibrahim pun tak apa. Pusingan 7 tu lah. Bagi lebih senang. Halal lebih tak apa, orang jangan. Tu contoh lah. Ni kedudukan Kaabah lah.
Tu yang saya kata tadi tu. Kedudukan Kaabah tu dia macam ni lah. Mula dengan rukun Hajarul Aswad. Tempat yang nak mula bawah ni tuan-tuan, Hajarul Aswad. Yang bawah ni ada Hajarul Aswad bawah ni. Okey. Kita mula sini. Kemudian ni Syazarwan ni, yang kata Syazarwan yang tak boleh kita sentuh tadi ni, kaki lima bawah dia ni. Ini pintu Kaabah. Hak ni Hijr Ismail. Yang ni tak boleh masuk. Kalau kita duduk tawaf lah. Kalau tak tawaf tak apa. Kita boleh masuk sembahyang dalam ni. Ni tembok dah, tak boleh sentuh. Pasal dia sebahagian daripada Kaabah. Lepas tu ni sudut Iraqi, rukun Iraqi. Ni Syami. Okey. Ni Yamani. Yang kata boleh istilam tadi ni, dua tempat lah. Hajarul Aswad dan juga rukun Yamani. Dua tu. Iraqi dengan Syami tak apa-apa lah. Jalan terpisah. Tuan-tuan, tu kedudukan Kaabah. Ni dia punya cerita tadi juga lah. Ni cara macam mana kita nak kira pusingan tawaf. Tak? Kita nak mula tahu lah. Dulu ada garisan coklat tu, tak ada lah ni. Tak ada lah, lama lah tak ada. Dulu pakat duk Allahumma inni. Tahu tu dia jam. Alah, Saudi buang tu. Jadi tempat kita nak mula tawaf tu luas. Kita boleh mula tu. Ada 3 sudut tadi ni yang kita tunjuk lah tadi. Jadi nak mula tahu lah. Tahu tu. Anak panah tu. Tahu kita mula. Maka kita pun mula tawaf lah. Tu. Ni bergerak kita nampak. Ni pergerakan kita. Sampai rukun Iraqi. Buat apa tahu tu? Buat apa? Lepas tu dia cerita tidak boleh masuk ke dalam Hijr Ismail ketika tawaf. Tu Hijr Ismail anak panah tu tak boleh masuk. Lepas tu kita tawaf di luar daripada Hijr Ismail. Nampak? Tunjuk macam ni nampak mudah lah. Anak panah kan? Pusing lagi. Sampai rukun Syami. Buat apa tahu tu? Tak buat apa juga. Tak ada istilah apa pun. Baca doa macam biasa. Sampai rukun Yamani inilah yang kita istilam tanpa mengucuk tangan. Terus lagi. Ini ada doa khusus antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad, iaitulah apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Betul terus perjalanan. Sampai di Hajarul Aswad, anak panah hitam tu, maka cukuplah satu pusingan. Itu cara kira dah. Tuan-tuan kadang cari Hajarul Aswad tak jumpa. Orang ramai, tak tahu tak mana sudut Hajarul Aswad tu. Nampak sama semua. Maka panduan yang paling mudah untuk kita nak tahu tak mana sudut Hajarul Aswad ialah lampu hijau. Lah ni pun disebutkan walaupun tengah renovate, lampu hijau tu masih ada itu. Lampu tu tetap kalah hijau. Dulu, kini dan selamat. Nampak kita. Kan? Hijau. Senang. Kita pun kalau kata duk janji dengan apa? Kawan-kawan pun, tak lagi kalau kata siapa hilang, siapa sesat pun jumpa tanah, lampu hijau. Senang. Cari lampu hijau, tunggu tahu. Suami pun baik duk tahu. Tengok ada perempuan lain pula. Orang lain pula ke? Kawan bini tak main lagi, dia duduk kira perempuan dah. Kira lampu hijau. Ingat tuan-tuan dah? Tengok lampu hijau tu, itulah sudut Hajarul Aswad. Inilah Hajarul Aswad gambar. Sudut dia. Tu. Boleh lah waktu kita lapang-lapang kita nak kucuk boleh lah. Kita duduk lah ihram, kita pergi kucuk tak apa. Bimbang kan pasal apa kalau dah lah ihram ni? Kalau kita kucuk, sedangkan Hajarul Aswad tu dia pupuh minyak wangi. Boleh minyak wangi, kita kucuk, mana kita dah menyedut wangian. Kita duduk lah ihram, kena bayar dah. Jadi biarlah orang tak apa, kita tak duduk lah ihram, kita lepas tawaf sunat, ada peluang kucuk, kucuk waktu tu. Walaupun orang ramai apa semua, mana nak tahu Allah pemudahkan bagi kita kucuk. Ini makam Ibrahim tu belakang. Gambar. Ini pintu Kaabah.